So untuk UTHM ni doktor, setahun berapa orang grad daripada UTHM? Itu soalan pertama lah. Soalan kedua, secara keseluruhan satu tahun berapa ramai dia graduate daripada semua universiti di seluruh Malaysia. Daripada tu nanti kita akan nampak dia punya peluang dan ruang yang kita boleh masuk. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Okey, untuk numbers yang berapa grad daripada UTHM, biasanya kami di UTHM setiap tahun sekitar 2,000 hingga 3,000 macam itulah in term of graduation numbers. Kemudian kita di Malaysia, di Universiti Awam, kita ada lebih kurang 20 Universiti Awam. Macam UTHM ni antara 4 universiti teknikal di Malaysia lah, iaitu UTHM, UTEM, UNIMAP dan juga UMP kan. Dan senior-senior kita ada senior universiti UM dan sebagainya. So is more than 50,000 student lah biasanya yang graduate setiap tahun kan. So daripada that's number, untuk engineering saya tak pastilah berapa kuantiti sebenar kan, daripada setiap universiti tu. Jadi biasanya lah pelajar yang berminat terhadap keusahawanan ni biasanya tidaklah ramai. Macam kami di UTHM pun kami mensasarkan yang bergraduan, daripada numbers of graduan tu mungkin sekitar 10% akan terlibat dengan keusahawanan. Yang itu yang kita cuba sekarang ni, lately ni lah, kebelakang ni semenjak 2-3 tahun kebelakang ni kita telah mulalah untuk menggerakkan pelajar-pelajar untuk kita groom dan kita cuba berkolaborasi dengan industri di luar, dengan industri expert untuk sama-sama membimbing dan membangunkan pelajar ni lah, supaya pertamanya mungkin sebelum ni most of student yang bergraduan dia akan sebagai job seeker kan, tapi lately ni kita dah mula bagaimana sebahagian daripada mereka akan menjadi job creator. Itu adalah hasrat, bukan saja hasrat universiti, sebenarnya adalah hasrat daripada kementerian sendiri. Mungkin menjawab itu Tuan. Oh, okey doktor. Terima kasih. Cuma saya dari segi pihak industri, mungkin saya boleh bagi sedikit pandangan kepada adik-adik kita yang baru-baru nak grad, ni lah. Alright. So, saya adalah seorang yang bekas field SPM. Daripada field SPM, saya pergi ke IKM. IKM Jasin. IKM Jasin adalah IKM yang paling jahat di dunia. Setakat ni lah. Di seluruh IKM di seluruh Malaysia. So, saya ambil kat situ, start ambil electrical. Saya punya chargeman dengan wireman. Alright. Lepas tu saya pergi UniKL, saya sambung lagi untuk diploma saya, Bawah Mara. Lepas tu saya pergi bekerja. Pergi bekerja, saya start dapat kerja. Saya tak pergi ke degree ataupun master lagi, belum tak. Alright. Dalam pekerjaan tu saya duduk dalam industri air dalam 15 tahun. Dalam bekerja tu saya start ambil saya punya master. Saya tak ambil degree tau. Sebab masa tu kita ada 10 tahun experience dalam safety, kita boleh terus pergi ambil master. Okay, so saya ambil master in safety. Dalam masa yang sama juga saya start ambil saya punya master dan dalam masa yang sama juga saya start ambil saya punya kompetensi lah. Ingat dalam education ni kita ada dua. Satu adalah education, degree, diploma, master. Satu lagi kita ada kompetensi. Alright. So saya start ambil saya punya chargeman, saya start ambil saya punya wireman, level 4, wireman chargeman BO 11 kV. Lepas tu saya ambil saya punya green book, safety officer. Lepas tu confined space, working hard, banyak lah, few lah. That's the kompetensi. Bila saya dah start ambil kompetensi, saya pergi ambil saya punya master. Master tu saya dah jadi safety manager lah masa tu. Okay. Lepas tu saya tengok kalau untuk pengetahuan adik-adik bila cerita pasal safety, kita akan register dengan DOSH. Dekat DOSH ada lebih kurang 60,000 yang registered dengan DOSH.
orang kompetensi safety. Alright. So bila saya tengok 60,000, lepas tu ramai juga student-student yang keluar daripada universiti dah boleh ambil green book. Dia tak perlu tunggu 3 tahun. Dia boleh ambil guru. Dan mereka-mereka ni adalah antara bagi kita, pihak industri macam kita orang ni, mereka ni adalah spoiler kepada graduate-graduate yang baru ni kepada yang lama-lama. Sebab kalau green book safety officer gaji 6,000 tau. Tapi bila dia fresh grade, 1,500 pun dia ambil. Jadi mereka ni akan menjadi spoiler kepada kami lah, kami yang dah senior ni. Alright. So lepas semenjak daripada itu, saya start explore untuk ambil saya punya degree lah. Saya pergi master dulu, lepas tu patah balik pergi degree. Jadi pelik sikit kan. Kenapa saya ambil degree? Sebab saya ambil degree in facilities management. Okay, dalam facilities management ni kita register dengan CIDB. CIDB ni hanya dekat Malaysia yang registered kompetensi CIDB, facility management, hanya ada 200 orang je. Compare dengan JOS tadi, safety officer, okay, safety punya kompetensi ada 60,000 orang. Kan jauh beza tu. Kan? So, saya start ambil saya punya degree pula. Lepas tu, bagusnya universiti ni, saya tak nak cerita universiti tu mana, bagusnya universiti ni lokal, dia buat kolaborasi bersama dengan CIDB untuk kompetensi. Saya tertarik dengan nak ambil degree tu because of dia ada kompetensi tu. Sebab untuk pengetahuan adik-adik yang dengar sekarang, okay, diploma, degree, master bersepah ramai yang keluar tak ada kerja. Tapi you boleh tak tengok ataupun you dengar Jasmine tak ada kerja. Jasmine BO tak ada kerja, Jasmine FO tak ada kerja. That's kompetensi lah maksud saya. Tak ada. Memang tak ada. So maknanya dengan arti kata lain, so di samping you ada education yang bagus, tapi jangan lupa sebab sekarang ni kalau you nak pergi kan, sebagai contoh Jasmine BO11, harga dia dekat market sekarang adalah 8,000. Dia hanya diploma saja level tapi dia boleh dapat Jasmine BO11 KV, dia 8,000 dia punya rate sekarang ni. Kalau you pergi yang 33 KV, dia boleh sampai 13 ke 15,000. Faham tak? Kompetensi saja. So maknanya dengan kata lain, industri sekarang, kenapa dia perlu ambil Jasmine rather than dia ada PhD? Dia tak ambil orang PhD industri ni. Sebab dia akan ambil Jasmine. Because of why? Jasmine ada tertulis dalam akta. Dia dalam akta dia tak tulis orang tu mesti kena ada degree ke diploma, tak. Dia ada cerita pasal akta, cerita pasal kompetensi. Dia so ada jadi mahal. So sekarang ni punya pattern adalah kalau you nak survive di dalam industri ataupun dunia luar, you kena ada satu kompetensi yang mana dalam law ada tertulis kompetensi itu, you akan boleh survive. Kalau you nak survive dari segi education level, memang sangat susah. Itu pandangan saya, doktor. Dan untuk adik-adik kita yang nak keluar ataupun yang belum keluar, yang akan datang keluar, untuk you explore satu kompetensi lain, you kena ada satu kompetensi. Sebab industri akan tanya, okay, berapa gaji you nak? Oh, saya nak 4,000. Boleh? Tapi boleh tak you bagi saya 40,000? Kan? Kenapa saya perlu bagi you 4,000? Bagi saya 10 sebab yang ini kebanyakannya graduate dia tak boleh jawab. Kalau cakap macam, oh saya ni seorang fast learner, itu that's basic. Kita nak, okay, kenapa you boleh bagi saya, saya nak 10,000 gaji, so you boleh tak bagi saya 100,000? Boleh. Because of saya ada antara kompetensi yang ada adalah dipanggil Energy Manager, Certified by Suruhanjaya Tenaga. Ni dia orang ni yang ada degree ni boleh ambil tau. Dia tak kisah degree technical, dia boleh ambil ni Energy Manager ni. Antara kompetensi yang paling hangat sekarang untuk boleh turunkan cost saving untuk industri nasi. Bila industri nampak benda tu, dia baru akan nilai kepada adik-adik ni. So itulah nasihat saya kepada adik-adik lah. Jangan hanya pada qualification biasa, tapi you kena ada satu value added yang lain yang ada tertulis dalam law, antaranya adalah kompetensi. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih Kak Yan. Okey, terima kasih banyak Cik Lee. Banyak info disampaikan ni. Saya percaya perkara yang disebutkan oleh Cik Lee tadi memang banyak benarnya. Even kami pun sebenarnya di UTHM ada tim yang deliver training untuk energy manager tu, Cik Lee. Tapi kebanyakannya masih kepada orang luar dan juga staff lah, sebab untuk pelajar di UTHM sekarang ni kita sedang berusaha lah sebenarnya untuk sekurang-kurangnya sebelum mereka bergraduan mereka dapat satu sijil kompetensi. Mungkin asas ke sebagainya. Jadi itulah kita sedang bergerak untuk berkolaborasi dengan industri supaya
pelajar ada added value bila dia bergraduan. Dan saya percaya Cik Lee, mungkin selepas ini kita perlu sesi lain tu Cik Lee dengan Betul. banyak info tu. Boleh Cik Lee Boleh doktor, boleh. Boleh, Okey. insyaAllah. Kita bantu adik-adik kita ni. InsyaAllah. Okey, jika ada Level anak-anak ni, pertanyaan bukan adik dah, daripada anak-anak. pelajar-pelajar ni, jika ada pertanyaan kepada Cik Lee, mungkin kita boleh buka. Kalau ada soalan boleh terus unmute ataupun tulis dekat ruangan chat, Kak Yan boleh bacakan. Lagi satu kan, contoh katalah you understand yang Cik Lee sharing tadi, you pun kerja, bila kerja mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, you boleh target lah berapa tahun nak kerja, kemudian kepakaran adik-adik tu, kalau you pakai dekat Chargeman, you boleh buka company service dalam bahagian electrical. Okay, kalau you contoh you kepakaran you dalam bahagian machining, buat mesin ataupun certain technical tu you boleh jadikan, maksudnya buat satu kita panggil cita-cita lah. Ini jadi kepada diri saya sendiri dulu masa kerja, Kak Yan seorang engineer untuk sistem. Dr. Zarafi lepas ambil mechanical lari jauh gila. Kak Yan ambil mechanical engineering tapi jadi sistem engineer, jaga sistem. Jadi dah dalam 15 tahun jaga sistem tu, dia sampai satu tahap kita akan rasa tepu tau. You akan rasa saturated. So bila waktu tepu tu kita rasa kita nak business, kita nak gunakan kepakaran kita tu, teknikal yang kita tahu tu tadi dalam dunia business. Jadi adik-adik boleh tuliskan cita-cita, contohnya sekarang umur 20 tahun. Nak kerja mungkin 10 tahun. Umur 30 tahun, grad 24 contoh, umur 34 tahun nak buka bisnes dengan teknikal, kepakaran you dalam teknikal tu tadi. Dah kena nampak dah masa depan tu you dah kena create. Dan kita kena kawan dengan orang yang lagi jauh lah daripada umur daripada kita dengan kepakaran berbeza. Contohnya, katalah tadi Cik Lee, dia dah masa dia bekerja, dia nak add on master contohnya. Macam adik-adik katalah you sekarang ambil degree, nanti grad, you dah kena baik dah dengan engineer-engineer yang ada sekarang. You dah kena tahu dah kehidupan mereka, apa cabaran yang mereka lalui, apa future yang you boleh dapat daripada, maksudnya yang boleh cita-citakan daripada yang mereka yang ada tu sekarang. Okay? Okay, kita pergi kepada next, Dr. Zarafi, kita pergi kepada siapa? Sorry Kak Yan. Ya, saya. Dr. Danish. Saya sebenarnya having basic background yang sama macam Cik Lee. Saya certified officer dengan background education beza lah. Saya pure science student. Saya nak tambah sedikit apa yang Cik Lee cerita tu. Kalau kita tengok Siri Malaysia, NSC dia ada 26 cabang untuk bidang in terms standard lah, ada 26 cabang. Dan kita daripada 26 cabang tu, dia ada banyak lagi yang boleh details out untuk each individual yang kompetensi yang berbeza-beza. In fact, kalau macam Cik Lee cerita tadi tu, ya nampak macam total competent person yang berdaftar bawah DOSH tu banyak, tapi bawah DOSH sendiri dia ada 20, dia ada 18 kompetensi yang berbeza-beza, yang kategori yang berbeza. Contohnya safety and health officer, hygiene tech, hygiene tech 1, hygiene tech 2, this kind of kompetensi banyak. So saya akan nasihat kepada semua pelajar yang saya biasa sesi counselling, cari betul-betul apa yang anda minat, lepas tu fokus on satu bidang instead of merayau merata. Betul? Danish? Yes. Itu saja daripada Okay, saya. thank you. Okay, so kita add on sedikit tadi, apa yang Mr. Danish sharing adalah kompetensi. Betul lah, memang ada kompetensi. Dr. Zarafi pun kata mereka ada orang yang handle tentang kompetensi yang student boleh get ready to have it sebelum diorang keluar ke dunia luar. Okay, terbaik. Thank you Danish. Okay, itu nasihat kepada adik-adik kita. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada the next W, iaitu siapa. Okay,
So untuk siapa yang ada dalam Technopreneur ni, Dr. Zarafi? Okey, bila kita bersebut siapa, pertama adalah peluang yang kita perlu kita nampak lah. Macam di UTSM, pertamanya adalah kita ada mentor. Di UTSM kita ada mentor untuk pelajar-pelajar rujuk, dan mentor-mentor ni lah yang akan mungkin mentor ni akan ada network di luar untuk channelkan apakah kita panggil apa, mungkin expertise yang diperlukan dan sebagainya yang pelajar boleh rujuk. Dan sesi malam ni sebenarnya adalah juga salah satu cara lah untuk mungkin pelajar-pelajar nak kenal pasti ataupun nak mula mengenali apakah itu trainer kan. Mungkin ada antara mereka yang suatu masa nanti berminat untuk jadi sebagai trainer, ataupun jika tidak mahu sebagai trainer, mungkin pun dia nak involve sebagai marketer kan. Ya. Jadi saya percaya ramai yang sebenarnya nak tahu lanjut ni Kak Yan mengenai trainer ni. Dan bila sebut siapa lagi, pertama keduanya adalah pelajar itu sendirilah. Maksudnya pelajar yang kami di pihak pengurusan akan mengenal pasti pelajar-pelajar yang berminat lah, terutamanya yang berminat kepada entrepreneurship ni, dan kita guru mereka, kita cuba bimbing mereka. Bukan bermaksud macam kami ni expert, tapi sekurang-kurangnya kami dapat membantu mereka untuk mengenal pasti siapakah industri di luar yang boleh membantu pelajar-pelajar ni. Itu Kak Yan. Okay. Faham? Bermaksud siapa di sini adalah mereka tu adalah student-student sendiri, dan mereka ada mentor yang nak bantu mereka, dan juga mereka dah get ready untuk keluar. Okey, daripada sudut pandangan trainer-trainer sendiri, siapakah mereka ini sebenarnya? Bila kita kata trainer-trainer, mereka ini ada dalam mindset mereka adalah mindset usahawan. Mindset usahawan adalah mereka mesti tahu mereka make money, mereka membuat income. Dan of course untuk jadi trainer, latihan itu diberikan oleh HRD Corp. Bermaksud mereka adakan sesi 5 hari memberi latihan kepada mereka yang nak jadi trainer. Dalam trainer-trainer sendiri sebenarnya dia bukan kita membentuk anda menjadi trainer. Bukan. Saya takkan ajar anda cara nak buat presentation. Saya takkan sharing tentang macam mana nak jadi trainer yang bagus. Bukan di sini. Di sini kita punya visi dan misi lebih kepada membawa semua orang mempunyai business mindset dengan kepakaran yang ada. Contoh, katalah adik Siti sekarang ambil mechanical. Adik Siti lepas dia grad, dia masuk Petronas, dia jadi contoh, dia jadi katalah contohnya dia masuk dalam oil and gas engineer contohnya. So bila dia jadi engineer, dia sedang membuat kerja dia sebagai seorang pekerja kepada majikan, bekerja. Dan satu hari nanti bila dia dia pakar dalam bidang dia, ada satu masa yang dia rasa waktu itu dia nak menjadikan kepakaran dia tu, kepakaran dia tu untuk dijadikan sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatan dia pun jadi seorang trainer. Belum sampai lagi. Dia baru trainer. So bila dia menjadi trainer, itu adalah saya 10 tahun yang lalu lah. Sampai sekarang sebenarnya. Tapi saya tambah lagi satu, iaitu entrepreneur, di mana saya menjadikan dia sebagai satu bisnes, satu perniagaan untuk membuat, untuk make money. Dan bila saya cerita tentang make money, saya bukan make money kocek saya tebal seorang. Saya bawa ramai dengan saya. Dan ramai dengan saya ni mereka adalah siapa mereka ini? Mereka adalah trainer. Trainer. Contoh, saya dapat satu projek, saya panggil Cik Lee, bagi latihan chargeman 1-2 kepada
pekerja kilang tersebut. So saya membawa diri saya sebagai orang yang membuat bisnes. So saya letakkan amount, harga berapa, harga trainer berapa, contoh Dan di sini juga kita buka, di bawah nak cerita ni Dr. Zarafi. Kita buka peluang yang ada kepada semua. So bila saya kata semua, siapa mereka ini? Mereka yang datang boleh jadi trainer, yang nak brandingkan diri sendiri, maksudnya mereka menunjukkan kepakaran sendiri, orang nak servis dia. Pertama. Yang kedua, mereka juga boleh jadi orang awam, public. Boleh jadi juga student. Okay? Contohnya, anda nak membuat income. Income dalam dunia latihan. Business latihan, trainerpreneurship. Business latihan ni sebenarnya bila kita fokus kepada sumber manusia ataupun kita panggil HRD Corp punya akta HRD Corp, Akta PSMB 2001 mengatakan mana-mana syarikat termasuk universiti UTHM pun dia mesti mencarum lah kalau dia kerajaan tak ada perolehan. Mana-mana syarikat bila mereka ada pekerja, mereka mesti carumkan duit gaji 1% dalam tabung. HRD Corp punya tabung lah. Jadi caruman duit tabungan tu tadi akan digunakan untuk melatih training. Jadi apa yang kita fokus di dalam trainerpreneur adalah satu grant tu saja, iaitu kita panggil HRD Claimable Cost. HRD Claimable Cost. So jika yang masuk malam ni adalah student, orang awam, trainer, training provider dan lecturers contohnya, kita sedang bercerita tentang tabungan yang dikumpulkan di bawah satu akta untuk digunakan buat latihan. Okay, buat latihan. Bermaksud kita sedang menjalankan aktiviti perniagaan dengan sesuatu yang related dengan akta, undang-undang. Okay, tadi Cik Lee bercakap apa-apa yang compliance ni kan mudah, memang dah wajib, memang wajib dan benda ni ada. Dan apa yang kita bawa di sini adalah kita bawa modul usahawan berjaya, MUB. Kita bawa modul usahawan berjaya ni macam mana nak pitching, macam mana nak jumpa klien, macam mana nak buat personal branding, #teacher ISO. Contoh ini saya sebagai trainer, saya nak tunjukkan, saya nak berdakwah dengan semua orang yang nak dapatkan servis saya, carilah saya di social media #teacher ISO. Bermaksud kita bawa entrepreneurship skill tu dalam diri kita sekarang. Okay, so adik-adik, trainer-trainer, kalau you belum ada lagi, you punya personal branding, belum membuat konten yang betul, okay, belum dakwah dengan ramai orang, siapa anda? Apa yang anda dah bantu? Siapa yang you dah bantu? Di situlah datangnya bisnes. Itulah dia. Okay, panjang pula cerita. So itulah siapa dalam ni. Ya. Kak Yan, untuk makluman Kak Yan, ada sebahagian pelajar-pelajar di UTHM ni telah pun boleh deliver training lah dalam bidang masing-masing. Contohnya dalam IoT dalam design kan. Jadi mereka dah mula deliver training ni. Jadi macam mana mereka nak pergi lagi ni maksudnya Kak Yan? Bila kita cerita tentang akta PSMB tadi, of course lah dalam akta ni dia ada dia punya regulation. So regulation dia bila nak jadi trainer, mesti hadir 5 hari, yang saya kata tadi 5 hari HRD TTT course. Dalam Malaysia, saya rasa dalam 20 TP sahaja. Lebih kurang 20 training provider sahaja yang ada kompetensi dan juga accredited untuk mengajar anda menjadi HRD Certified Trainer. Sebab tu saya membuat satu FB group di dalam Facebook bernama Certified HRD Trainer Malaysia. Certified HRD Trainers Malaysia. Okey, kenapa? Kerana saya mengambil rasa tanggungjawab dan concern di mana mereka nak pergi lepas tu. Okay, so adik-adik pun sama. Contoh you nak jadi trainer, langkah-langkahnya adalah
kalau untuk HRD di bawah sumber manusia, kita pun nak bagi training kepada pekerja-pekerja di bawah agensi sumber manusia, mestilah di bawah tanggungjawab mereka lah nak certifykan kita. Dan sekarang tahun 2021 dia keluarkan lagi nama dia accredited. Nasib baik accredited ni dipanjangkan hingga 2025 lah. Bermaksud trainer mesti pergi 5 hari training. Lepas 5 hari training, anda mesti diakreditasi oleh HRD untuk menjadi accredited trainer. Okey adik-adik dan juga trainer. Jadi dekat sini kenapa? Kerana kerajaan dia nak memastikan trainer-trainer yang ada ini memberi impact kepada orang yang kita latih tadi. Siapa yang kita latih? Pekerja-pekerja tadi ataupun orang-orang yang mencarum lah. So apa tadi soalan Dr. Zarafi adalah adik-adik yang suka nak bagi training, deliver you punya expertise. Saranan saya adalah, ini saranan personal menurut saya. Bukanlah saranan yang wajib, menurut saya. Menurut saya, kerja dahulu. Menurut saya, kerja dahulu, dapatkan pengalaman. Pengalaman tu semua sangat-sangat berharga bila you deliver training tu. Sebab kita tak cerita tentang apa ada dalam buku, tapi sebagai trainer, kita cerita lebih kepada pengalaman kita menggunakan apa yang dalam buku. Kita refleksikan apa yang ada dalam buku dengan pengalaman kita tadi, itu yang kita latih kepada orang yang kita latih tadi. So menurut saya, sebagai salah seorang panel malam ni, dapatkan sijil dengan cemerlang, gunakan sijil yang ada tu untuk anda deliver kepakaran tu dalam bidang-bidang masing-masing. Kalau civil tu jadilah civil engineer kan contohnya. Tapi taklah salah kalau you nak direct menjadi usahawan. Tapi ini menurut saya sebab kualiti seorang trainer yang menggunakan pengalaman-pengalaman mereka jauh lebih bagus daripada orang yang right after grad jadi trainer. Macam itulah. Okey, ada siapa-siapa nak add on saya punya point ni? Boleh unmute juga adik-adik kita dengar tu. 100 orang dengan kita malam ni. Ya saya? Okay, good. Saya setuju apa yang Kak Yan cakap. Sebab saya datang daripada bawah. Daripada Fed SPM. Macam mana saya naik dan harga saya sekarang ni adalah satu hari 2,000 orang bayar saya. So dengan harga satu hari 2,000 tu kenapa perlu saya untuk makan gaji? Dah confirm nyetak lah jawapan dia. Kan? Dah confirm saya akan jadi entrepreneur menjual semua experience saya selama ni. Alright. Dan bagusnya adalah Allah tentukan pada saya tak ambil degree terus. Start daripada diploma daripada Uni KL. Saya dah start pergi bekerja dulu. Bekerja experience, lepas tu dalam bekerja tu saya ambil saya punya master, saya punya degree kan dalam bekerja tu. Sebab bila you nak jadi trainer, orang akan nampak credibility you. Sebab dia bukan nampak pada education level you, tak. Credibility. Bagusnya orang ni. So, apa bagusnya orang ni nak ngajar aku pasal work and hide? Apa bagusnya? Kalau setakat dalam buku, belajar itu semua boleh buat. Tapi experience tu yang mahal. Okey, ada dua perkara. Adik mungkin ada pen, ada kertas. Ni paling penting. Yang pertama adalah start 20 hingga 30, you kena bekerja dulu. Bekerja, ambil experience, cari bos yang bagus, tempat yang boleh mengajar you. Itu 20 ke 30. 30 ke 40, kau dah start untuk menjual diri sedikit-sedikit dan masa tu kau dah kena start ambil kau punya personal competency. Personal competency untuk nak add value you. Education tak ada masalah. Education ni ramai orang dah ada. Tapi kompetensi tu susah. Jadi you add masa 30-40 addkan satu, at least satu. Tapi kalau ada 5 kompetensi lagi bagus. Tapi start umur 40 dan ke 50, 40 ke 50, itu adalah value yang paling bagus kalau you dah start you menjual diri you. Sebab you dah ada experience, you dah ada kompetensi, you dah ada level education yang cantik. Itu jadi mahal. Bukan tak boleh you start daripada 20 hingga 30, you dah start jual diri, tak salah. Tapi harga you akan jadi murah. Sebab first thing first, orang industri, you nak mengajar orang industri, first thing first, orang industri akan tanya, berapa lama experience you? Bila you jawab experience 1 tahun, sedangkan dia 20 tahun kerja, hilang kau nak ngajar 20 tahun punya orang. Memang tak adalah jawapan dia. Itu punya challenge dia. Kalau you tak ada experience yang bagus, cukup untuk you mengajar industri yang dah 30 tahun, 40 tahun kat kilang tu. Itu dia punya challenge. Itu yang kedua.
Yang pertama. Yang kedua adalah saya nasihatkan anda, terutama adik-adik kita ni, tolong pergi buat personality test. Nak tengok kecenderungan you ke arah mana? Ke kiri ke kanan? Ke kiri ni kalau you tengok DISCF, Dominant Influence, Steadiness, Consciousness dan Flexibility. Ada 9 karakter manusia. So kalau you sebelah kiri, nanti Kak Yan boleh share lah nanti. So, kalau you sebelah kiri, you adalah office officer ataupun dipanggil result oriented. Result oriented ni adalah lebih kepada orang yang duduk office. Buat planning, buat perancangan, apa ni, strategic plan, apa semua thing. Tapi kalau you orang I dengan S di sebelah kanan, you ni memang orang side. Orang yang duduk dekat side, berpanas, berembun dekat side, yes. Tahu tak? So bila you dikenal pasti diri kau tu ke arah mana, you punya kecenderungan tu kiri ke kanan, baru you boleh tengok sebenarnya aku pilih aku punya kecenderungan bisnes ni ataupun kerja ini betul ke tak? Kena dengan you. Apa tak? So that's why betul lah Islam kata kalau you tengok Awaluddin ma'rifatullah. Awal mengenal agama adalah mengenal Tuhan. Awal mengenal Tuhan adalah mengenal diri sendiri. Itu salah. Dia kata ma'rifatullah, mengenal. So kalau you tak kenal diri kau, orang lain nak kenalkan diri kau susah. Bila you dah kenal diri kau kat mana, kau dah tahu potensi kau dekat mana, baru kau boleh speed dengan lajunya, dan bila you jumpa pula orang-orang yang macam Kak Yan, macam doktor, orang-orang yang experience ni, boleh drive you lebih laju. Okey kan? Itu saja. Terima kasih. Thank you Cik Di. Okay, mengenal diri. Saya sangat mengesyorkan adik-adik ada ilmu ni untuk you nak kenal lah. Nanti tak adalah buang masa Dr. Zarafi. Kan? Betul, betul. Dia tak biasa dengan onsite kan macam aku ni nak kena pergi onsite semua puluh-puluh semua kan. Saya duduk office. Terbaiklah Cik Lee. Okay. Kita pergi ke W seterusnya. Ada soalan tak dekat ruangan chat? Ada soalan tak Dr. Zara? Tadi saya rasa macam ada soalan sekejap ya Kak Yan. Okey. Untuk student nak jadi trainer, masuk je jadi trainer, tak semestinya mengajar. Tapi trainer macam saya tak pernah berhenti belajar. Terbaiklah Encik Soleh. Ni Soleha. Encik Soleh. Tadi ada satu soalan. Okey, ni ada satu daripada Koyum ni Kak Yan. Ya. Numpang tanya berkenaan dengan pelajar yang baru berjinak dengan perniagaan, cara terbaik pelanggan mesti beli produk saya dan bukan pesaing. Apa maksudnya saya maksud soalan ni? Saya macam tak berapa jelas. Saya faham kat situ. Saya boleh answer sedikit. Okey. Adik-adik dan trainer semua kena tulis perkataan ni USP. USP. Okay, Unique Selling Proposition. Bermaksud untuk orang tidak beli produk atau servis kompetitor kita, kita mestilah ada keunikan. Dan keunikan tu you kena cari apa yang you nak deliver berbeza daripada you punya kompetitor. Okay? Dan selain daripada beza tu, you mesti adalah jarak you dengan kompetitor tu kalau boleh 10 kali ganda beza. Dari segi apa? Dari segi kualiti, dari segi harga, dari segi delivery, apa you bagi, semua tu. So, produk ke, servis ke, USP ni paling penting mesti anda dapatkan, kaji, keluarkan USP tu. Ni dia pun tajuk dia panjang kalau kita nak explain, tapi yang saya boleh bagi tahu adalah be different. Be different dan orang nampak you. Orang nampak you, siapa you. Kalau orang tak nampak kita, orang nampak produk kompetitor kita. Tengok kompetitor kita. Lagi satu sebenarnya kita boleh buat macam ni, tahu Dr. Zarafi? Dalam semua perkara, kita mesti ada market leader. Tuliskan ya kawan-kawan dan juga adik-adik, market leader. Market leader ni senang kata adalah orang yang buat sama servis ataupun sama structure servis atau produk dengan kita, tapi dia dah dekat atas. Dia dah tinggi, orang dah nampak dia dah berjaya, dia dah somebody. So tengok dia. Tengok apa dia buat. Contoh katalah adik Siti, dia nak jadi seorang yang pakar dekat bahagian contohnya lift contoh. Lift dekat Malaysia ni siapa dia macam orang nak beli lift, nak pasang lift je, contoh dia nak dia yang jadi. So dia kena tengok siapa lift provider dalam Malaysia ni. Lift dalam bangunan ada lift kan contoh. Contohnya katalah you nak tengok adik-adik sivil, katalah Ali civil engineering, piping. Dekat piping dalam Malaysia siapa market leader dalam bab-bab piping ni?
Okey, dalam bab buat bangunan. Kalau buat bangunan tu mungkin orang biasa buat bangunan pakai apa? You nak buat bangunan pakai yang lain contoh. Dengan lagi structured. Boleh angkat pindah contoh. Okey? So kena study juga. Independent kerja saja atau okey. Cik Salihuddin Iskandar, be different tu dari segi kerja saja atau personality. Okey, bila kita kata different ni, perkara pertama kita kena buat adalah kepada produk dengan servis kita tu dulu. Sebab personal branding tu penting. Tetapi dari segi produk dengan servis kita tu, kita dahulukan. Sebab orang nak dapatkan kita punya produk dan servis tu. Daripada produk dan servis itulah kita akan ikuti dengan personal branding yang kita bawa tadi. Tapi yang perkara paling penting adalah kerana diorang nak dapatkan produk atau servis kita tu. Itu yang penting. Dan dalam bisnes ada beberapa perkara yang kita kena fahami. Dan ada juga formula-formula kalau you pernah dengar 4P. Okay? Beberapa formula yang ada, tetapi apa yang kita nak bawa kat sini yang kita jawab soalan adik tadi tu adalah lebih kepada USP untuk produk atau servis you. Produk atau servis you. Okey. Kak Yan, mungkin saya boleh nak tambah sikit. Boleh. Dalam kita membina USP tu, mungkin aktiviti yang terlibat mungkin adalah SWOT analysis lah. Mungkin SWOT analysis terhadap produk ataupun servis tu. Amalan biasa kita buat SWOT ni di kalangan tim ataupun di kalangan internal lah maksudnya kan. Tapi kita jarang membuat SWOT analysis bersama klien ataupun consumer ataupun customer. Contohnya kita nak, kadang bila kita buat internally, kadang seolah-olah macam sendiri. Sendiri kan. Jadi kalau bila kita boleh libatkan dengan customer ataupun klien, kita akan dapat jawapan yang lebih tepat sebenarnya. Kat situlah kita boleh come out dengan apa kita punya USP terhadap produk ataupun servis kita. Okey, terbaik. Itu sebagai tambahan Kak Yan. Tapi kalau dalam trainer sebenarnya perkara ni wajib tau Dr. Zarafi, di mana habis je training kita kena bagi HRD punya output assessment. Output assessment tu adalah soalan-soalan yang HRD bagi yang tak pernah dengar, dia adalah Human Resource Development. Human Resource Development di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi habis je training kita kena bagi soalan tersebut kepada peserta. Peserta akan tengok apa strength dia, apa weakness dia, apa peluang yang diorang boleh dapat lagi dengan kita, apa threaten yang akan ancaman-ancaman yang diorang nak kita lagi bagi training ataupun tak nak kita lagi bagi training kan. Dan sebenarnya jawapan peserta tu kita kena hantar pula dengan HRD Corp. Nama dia HRDT. Okay, bagi trainer-trainer yang baru jadi trainer. Company saya sendiri kita sangat menitik beratkan berapa markah yang mereka dapatlah dekat HRDT ni. Biasa kita akan raikan mereka yang dapat almost 5. Macam Cik Lee sendiri pun biasalah dapat 48, 49, close to 5. Okay, itu adalah SWOT analysis yang wajib sebagai trainer. So kalau ada adik-adik pun sama, jangan rasa yang bila kita buat sesuatu tu tak ada impact dari segi macam mana orang nak cakap tentang kita. Semua tu akan datang lagi tight. Lagi ketat. Tidak ada istilah kita suka-suka nak bagi training, suka-suka nak sharing apa tanpa ada efek daripada analisis ini. Okay? Alright. Kita pergi kepada why, Doktor. So Dr. Zarafi, kenapa nak adakan Technopreneur ni and kenapa 2030 tu? Why? Okey, macam yang saya awal tadi saya maklumkan konvensional graduan kebanyakannya adalah sebagai as a job seeker kan. So inisiatif itulah nak galakkan pelajar terlibat di dalam keusahawanan ini supaya mereka juga mampu untuk
memberikan peluang pekerjaan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Itu adalah antara objektifnya lah. Kenapa masa kini bukan saja, saya percaya bukan saja di UTHM tapi di lain-lain universiti juga sangat aktif lah sekarang untuk menggalakkan pelajar-pelajar terlibat di dalam keusahawanan ni. Dan sudah pastinya nak tak nak kita kena berkolaborasi dengan dengan expertise di luar di industri supaya kita dapat gap tu di antara industri dan juga education institution lebih dekat. Itulah matlamatnya Kak Yan. Okey, faham. Bermaksud pendedahan tu dari awal. Jadi mereka Ya, boleh betul. rancang awal dan tahu cabaran-cabaran yang ada. Bagi saya sendiri Dr. Zarafi, masa saya bekerja, kita dapat gaji kan? Gaji ni, bila kita cerita tentang gaji gaji ni dengan komitmen yang ada pada saya sendirilah. Ni pun menurut saya, okay? Tak cukup. Serius tak cukup makan gaji tu. Jadi masa tu saya pergi satu program tu dibuat di Johor Bahru. Sifu yang sharing tu datang daripada KL lah. Dia datang, dia buat jelajah setiap negeri dia pergi masa tu. Masa tu tak silap saya tahun 2014 macam tu. Okay. Jadi 10 tahun lepas lah. So apa yang saya dapat dekat situ adalah dia kata kalau nak kaya kena berniaga. Kena bisnes. Saya balik tu, saya terus dah berkira-kira untuk resign. Sebab saya nak kaya. Terbitan betul katalah. Maksudnya, dunia luar adik-adik juga, trainer pun sama. Kita berdepan dengan dunia yang sangat keras sekarang. Sangat keras, seriously. So kalau you impikan balas jasa ibu bapa, bagi kemewahan kepada anak-anak, ada rumah selesa, kereta selesa, makan pakai yang cukup kan. Mesti ada mindset business dari sekarang. Mindset business tu dari sekarang. Benda ni saya tak tahulah boleh share ke tak tapi anak saya dekat sekolah asrama, sebab saya nak dia ada mindset business, saya belikan gula batang kali tu, dalam gula batang kali tu dalam satu pack tu dalam 40 40 lah macam tu. Okay. Saya sendiri sebab saya nak develop tau anak-anak saya ni dia ada business mindset akan datang. Sebab saya dulu macam tu. Tapi saya sendiri, tapi saya nak kena generate benda tu. So saya cakap dengan anak saya, harga satu pack ni 40 Rania. 40 batang tu macam RM13. So saya kata kalau you jual satu ni 50 sen, you boleh dapat berapa? So diorang jual lah. Bukan jual tu bukan saya nak untung tu. Saya nak mereka rasa. Maksudnya pengalaman berniaga tu, maksudnya dia akan faham, oh dengan modal sekian, dia boleh dapat sekian. Saya nak didik benda tu. Dan bukanlah berpanjangan setiap sampai hari ni. Saya nak dia rasa je. So, pengalaman berniaga ni ataupun business mindset ni kita nak kena terapkan. Sama juga, kenapa kita buat trainer-trainer ni kan Dr. Zarafi? Sebab saya tak nampak ada orang yang membuat satu program ataupun aktiviti untuk meletakkan usaha pelatih-pelatih ni, jurulatih trainer-trainer ni ada business mindset. Lepas TTT, diorang kadang-kadang, sebab tu saya selalu kata, adakah anda seorang TTT trainer yang masih gantung sijil kat dinding? Ataupun sijil masih simpan dalam file? Ataupun sijil terperap dalam folder, contoh kan? Sebab saya tak pasti kalau ada company lain ataupun sesiapa yang lain yang membawa mereka ini ke satu level yang berbeza, iaitu business mindset. Kenapa orang nak ambil kita? USP tu datang tadi. Kenapa orang nak you bagi training dengan kepakaran yang you ada? Siapa yang kita dah bantu tadi? Apa yang kita dah transform kepada mereka? Kita transform syarikat ataupun pekerja tu daripada apa kepada apa. Contoh Cik Lee, dia buat first aid training.
daripada first aid training Cik Lee tu, dia boleh membantu mereka tidak ada aksiden yang anak-anak tunggu bapak balik kerja ni, mungkin bapak dia tak balik sebab aksiden dekat tempat kerja contohnya. Disebabkan tidak ada ilmu dalam first aid tu tadi. So sebenarnya semua orang kita kena ada satu konsep kenapa tu kena besar. The why must be sampai besar sampai kita pun tak percaya kenapa kita buat benda tu. Okay, so adik-adik, Kak Yan pesan juga, kenapa you nak kerja, you kena define. Kenapa you nak berniaga nanti, you kena define. Bila kenapa you sangat besar, apa ni datang sendiri. Siapa you nak jumpa, you akan tahu siapa you nak jumpa. Mana you nak pergi, semua dia akan related bila you besarkan why tu tadi. Okay. So kita tengok ada soalan tak, Dr. Zarafi? Oh, tak ada soalan ya. Baguslah dia Belum orang. ada. Okey, kalau tak ada kita pergi kepada where, di mana? Okey, where. Mana yang teknopreneur ni nak dibawa ke mana? Ke mana mereka nak dibawa? Bawalah daku. Nak bawa dia orang ke mana? Where? Ke alam apa? Dok, nak bawa mereka pergi mana? Okey, macam yang Kak Yan sebut tadi lah, bila mereka tahu apa big why mereka, sebenarnya bila cerita why tadi, sebelum ke where tadi kan Kak Yan, big why tu memang sangat-sangatlah penting. Sebab dia yang akan drive kita. Dia akan drive terutamanya dalam entrepreneurship ni. Kita bukan perlu kental dari segi mental, dari segi emosinya, dari segi fizikalnya. Tapi bila kita dapat kenal pasti apa why kita untuk kita jalankan perniagaan tersebut, tak kiralah dalam bidang training ataupun dalam bidang tekno dan sebagainya, dialah akan kita faham dalam dunia perniagaan ni, macam Kak Ayin tadi, dia sangat keras bukan sahaja dalam kehidupan, tapi dalam perniagaan ataupun entrepreneurship ni sendiri sangat keras yang perlukan mental yang sangat jitu dan sebagainya. Jadi why yang betul tadi akan menggerakkan kita tidak akan cepat give up. Dan akhirnya dengan big why tadilah mungkin kita akan dapat mengangkat sesuatu. Kita mungkin dapat mengubah mungkin kita sebelum ni orang yang biasa-biasa kepada orang yang lebih baik dan orang yang lebih luar biasa. Jadi macam yang Cik Lee sebut tadi, dunia makan gaji mungkin dia ada limit ataupun batasan gaji dia, sekian-sekian kan. Tapi di dalam entrepreneurship ni, kita boleh kata dia sebenarnya tak ada limit. Sebanyak mana yang kita mahukan, kita boleh capai dengan kaedah ataupun dengan cara yang betul lah. Jadi ke mana kita nak bawa diri kita sebagai jika kita impikan sebagai entrepreneur, jadi ke mana tu adalah bergantung semula kepada kita punya big why tadilah. Daripada situlah dia akan menjadikan siapa kita untuk 5 tahun ataupun 10 tahun yang ke depan. Dan perkara itu di mana kita 10 tahun dan ataupun 5 tahun ke depan adalah bergantung kepada siapa sahabat kita sekarang, buku apa yang kita baca, dan network dengan siapa kita bernetwork. Itulah akan menentukan siapa kita untuk 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan. Betul. Jadi perkara itulah kita kena kenal pasti di peringkat
pelajar lah sekarang ni kan, kita di peringkat pelajar. Masa yang terbaik untuk kita menilai siapa kita akan datang nanti. Itu Kak Yan. Okay. Thank you Dr. Zarafif. Terbaik. Untuk saya jawab ke mana saya nak bawa trainer-trainer ni, saya nak baca soalan daripada Koyum. Ada tak program untuk pemula peniaga atau insentif geran bagi peniaga mengukuhkan kewangan pada permulaan perniagaan? Okey, saya jawab. Pernah tak dengar ni NGO? NGO. Okey. Untuk jawapan kepada Koyum, saya nak story sikit lah. Memang ngam-ngam sebenarnya. Hari ni saya launchkan saya punya NGO iaitu KUL. Kelab Usahawan Latihan. Okay, KUL. Untuk pengetahuan Koyum dan adik-adik dan semua trainer, biasanya geran ini dia akan mudah ditransfer ataupun diberikan kepada pertubuhan ataupun society, organisation. Kepada company atau persendirian, kita kena fight. Fight tu bermaksud kita kena beat lah dengan orang-orang lain. Jadi, potential untuk dapat tu sangat rendah. Jadi, contoh usahawan ada kelab usahawan. Trainer-trainer kita ada buat kelab usahawan latihan. Contoh adik-adik dekat universiti mungkin akan ada pertubuhan. Dalam universiti, you dapat geran dalam universiti. Tapi di luar, mungkin you boleh dapat geran daripada agensi kerajaan yang berkaitan. Sebab tu penting kita kena tahu KPI pula. Lama orang ISO kan, cerita semua ada formula ni. Okay? KPI, Key Performance Indicator. Setiap badan kerajaan ni, mereka ada KPI yang mereka nak capai dan untuk capai KPI, mereka ada allocation grant. Allocation grant. Siapa kat sini pernah jumpa Kak Yan masa dia masuk Transformasi Wanita Digital, TWD contohnya. Siapa yang jumpa Kak Yan masa Kak Yan buat sharing dengan keusahawanan bersama PEMJ kan, student-student UTHM dulu. Kak Yan dipanggil sebagai trainer untuk adik-adik UTHM, tajuk dia Womanpreneur lah tak silap. Kalau tak silap saya lah masa tu Okay. Sebab geran-geran diberikan di bawah pertubuhan ni dengan mudah. Okay, dengan mudah bila kita ada perlembagaan. So untuk jawab kepada soalan siapa tadi? Koyum. Perkara pertama, you kena aktif masuk society yang aktif. Koyum, cari. Dalam pertubuhan tersebut, mereka akan ada allocation untuk geran ini. Dan selain daripada tu, untuk persendirian, you bolehlah, kalau Koyum duduk dekat Johor, boleh pergi PUJB. Kalau you duduk dekat Selangor, you tengok di manakah pertubuhan-pertubuhan yang aktif, yang membantu you sebagai peniaga. Okey, kepada trainer, sebab tu saya cerita ngam-ngam soalan dekat aware juga. Kemana saya nak bawa trainer-trainer ni bersama saya adalah saya nak bawa mereka ke satu tempat di mana tadi dia dah ada business mindset dah. Lepas dah ada business mindset, kita kena tahu pula cara mendapatkan geran-geran yang ada. Biasanya bila kita buat kertas kerja yang cantik dengan KPI yang baik, dengan aktiviti dan program yang bertepatan dengan KPI agensi kerajaan yang kita nak pergi jumpa tadi buat presentation, insya-Allah mudah dapat. Okey, so sebenarnya saya sedang mengatur langkah untuk trainer-trainer di bawah trainer-trainer untuk kita dapatkan geran-geran yang ada, untuk sebenarnya geran-geran itu diberikan anda sebagai trainer fee untuk latihan yang you bagi. Contoh katalah dekat Johor, ni contoh kat Johor lah dulu. Katalah kita nak panggil semua usahawan. Kita pun panggil Liana Omar sharing macam mana dia buka printing. Liana Omar printing contoh. So bila dia buka Liana Omar printing, apa yang dia buat dekat dia punya tempat tu? Apa marketing yang dia buat? Apa siapa audience dia? Macam mana dia naikkan company dia? Jadi dia jadi trainer. Bila dia jadi trainer, dia mesti dibayar. Bayaran kepada trainer adalah daripada geran-geran tadi tu. Geran-geran yang kita bawa masuk dalam NGO tu tadi. Okey, Koyum, dapat jawab soalan you tak? Alright, cantik.
Okey, kita pergi kepada Wan. Ada soalan tak dekat where tadi? Dekat mana nak bawa? Tuan Dr. Zarafi cerita tentang thank you Dr. Muhammad Yusni. Dr. Dr. Zarafi Yusni nak tadi tanya tu. nak tanya. Okey, silakan. DMY boleh Uh, tanya. Okey, Assalamualaikum. Dia bukan Ya. tanya, dia nak menambah sikit kepada yang Ya. bertanya. Okey. Alang-alang dah bercakap tu, sebenarnya di universiti kita, PTU pun ada menyediakan pinjaman pada pelajar sebanyak RM3,000. Okey. Kalau memang nak bermula. Tapi dengan syarat perlulah mendaftarkan perniagaan. Itu pinjaman lain dengan grant sebab pinjaman kena bayar semula. Itu satu. Nombor dua, Kayum juga boleh bertanya kepada pensyarah-pensyarah sebab baru-baru ini Kementerian Pendidikan Tinggi baru je keluarkan PPRN. PPRN adalah satu private public research network. Itu pun macam grant jugalah yang mana ada kaitan dengan industri. Pun boleh sebab mostly ini adalah daripada FKEE. Jadi mungkin untuk mendigitalkan ke men-IoT-kan industri-industri ni bolehlah, tapi jangan syarat kena cari rakan industri lah untuk apply grant tersebut. Itu saja penambahan. Terima kasih. Terima kasih DMY. Ya, betul. Tahu tak kenapa kita cerita tentang pertubuhan lah NGO ni lah, sebab dekat situlah duit ada. Saya kan kadang-kadang risau tau bila kita buat apa-apa bisnes ni tau. Diorang tak buat validation. Validation ni bermaksud kita membuat satu confirmation yang kita nak buat tu ada orang nak tak? Tempat kita buat tu orang yang nak beli tu dia ada duit tak? Itu yang ramai orang tertinggal. So bila kita cerita tentang HRD training ni sendiri bajet baru-baru ni calculation ataupun apa yang dibentang oleh PM kita adalah 1.6 billion collection HRD. Okay. Dan daripada 1.6 billion ni adalah 15% dia akan bawa kepada masyarakat dalam latihan. Okey. So bila kita nampak figure-figure ni bukan untuk kita dengar saja, kita kena analisa. Bila kita nampak, alamak tu salah ejaan tu, okey, dana 15% dibawa untuk masyarakat, sebab itulah dalam HRD sendiri ada geran gig. Tahu tak gig ni apa? Gerak, insan, gemilang. Gerak, insan, gemilang, gig. Dia ada SME, small, medium, enterprise. Dan semua projek-projek ni dia ada allocation of money. Isunya kadang-kadang adalah orang tak tahu. Orang tak ada dokumen yang lengkap untuk nak mohon. Orang tidak ada kompetensi nak buat. Sebab tu Dr. Zarafi pun kata kita kena duduk dekat circle yang betul. Circle yang betul. Apa saja informasi yang ada ni bukan untuk kita dengar lepas tu kita buat kerja rutin macam biasa. Bila kita dengar, kita kena analisa. Lepas kita analisa, kita kena cuba. Cuba dulu. Effort tu mesti ada. Okey. Jadi itulah dia dekat where. Kita pergi kepada when, Dr. Zarafi dah pukul 10 suku, okey? Sebelum tu, Kak Yan, Ya. misal katalah pelajar-pelajar ni yang ada expertise dalam, kebanyakannya ni adalah mungkin dalam IoT, dalam teknologi yang terkini ni kan, Kak Yan. Macam mana kalau mereka nak bersama dengan trainer-trainer ni? Contohnya mungkin peluang untuk dapatkan tadi jika ada geran dengan komiti dan sebagainya kan. Macam bagaimana mereka boleh dapat bersama tu. Alright. Dekat sini saya nak cerita tentang passion. Passion setiap manusia ni dia ada banyak. Tapi dalam training sendiri saya kategorikan kepada dua jenis passion yang ada. Passion pertama adalah untuk deliver. Macam Cik Lee tadi, dia punya passion adalah to deliver dia punya expertise sebagai trainer.
Yang kedua adalah passion you dalam business. You nak buat business. Jadi adik-adik dan trainer ni memang dua-dua ni untuk korang kena dengar betul-betul. Okay, kalau boleh tulis, sila tulis. Sebab yang saya kongsi ni adalah proven success di mana kita dah menaikkan lebih 15 orang jadi LQ partners. Mereka dah buat income, ada yang dah capai RM100,000. RM100,000 dengan bisnes latihan saja. Okay. Passion pertama tadi, kalau dia ada passion nak deliver the training, contoh dia bahagian civil atau mechanical ataupun bahagian IT, dekati trainer-trainer yang bagi training yang sama. Kalau adik-adik tengah cuti sekolah, cuti SEM kan, ataupun ada masa kan, boleh jadi facey kepada trainer-trainer ni. Jadi facey. Contoh katalah kenal dengan siapa nama, contoh tadi Cik Lee lah, kata Cik Lee nak bagi training, adik-adik yang related dengan tajuk tu boleh contact, ataupun Cik Lee boleh sharing lah dekat, mungkin adik-adik boleh masuk group trainer-trainer nanti, diorang pun share, saya nak bagi training ni, ada tak adik-adik nak ikut. Okay, you boleh jadi facey, bermaksud you assist mereka dalam training, dapatkan pengalaman tu. Okay, yang kedua adalah bila passion you lebih kepada making money, nak buat duit. So apa you boleh start adalah dengan memahami 4 perkara. Okay. So saya kan nama MUB kan. Okay, MUB ni adalah modul usahawan berjaya. Okay. Dalam modul ni apa yang kita tekankan adalah 4 perkara. Yang pertama adalah audience segment. Okay, dalam training HRD ni ataupun trainerpreneur, kita membawa anda ke dalam satu perniagaan ataupun bisnes yang you deal dengan HR. Syarikat-syarikat ni yang jaga kewangan mereka, carum duit dekat HRD semua ni adalah HR. Ataupun mereka punya managing director, owner of the business. So you kena tahu siapa yang kita nak business, tapi siapa orang yang kita nak pitching tu, siapa mereka. Okay? Dan di sini juga saya narrowkan lagi, saya membawa kepada kilang. Kilang. Sebab kilang ada pekerja yang ramai dan dalam Malaysia statistik boleh tunjuk beberapa tempat di setiap negeri ada industrial area. Okay? So, ini yang pertama. You kena tahu siapa orang yang you nak jumpa untuk cerita tentang business, servis yang kita ada ni. Yang pertama. Okay. Yang kedua adalah pitching skill. Okay. Ini yang sebenarnya kita letakkan dalam train to gain lah. Dr. Muhammad Yusni baru attend hari tu. Memang 4 modul ni bila kita dah mastery dekat 4 ni, you dah boleh jalan terus dah sebenarnya. Okay. So, sebagai seorang yang ada business, bila kita cakap, saya nak panggil Cik Lee lah, Cik Lee. Cik Lee ada lagi tak, Cik Lee? Pitching kejap, Cik Lee? Cik Lee? Baru nak baring. Macam nak baring. Okey, saya nak... Kita memang tak pernah plan lah apa-apa. Okey. Saya nak adik-adik, trainer juga yang lain. Okey, cuba kita dengar macam mana Cik Lee pitching diri dia. Pitching diri dia. Kalau you tak pitching diri you boleh pitching. Okey, kita ada trainer nama Cik Rosli. Beliau, okey, Pak. Silakan Cik Lee. Bagi Cik Lee 2 minit jap. 2 minit pitching ni adik-adik dan trainer sekalian, dia seperti kita nak beritahu mereka siapa kita bantu, apa yang kita bagi dekat diorang, apa yang mereka dapat dan dia jadi apa. Okay. Dalam trainer sendiri, saya membuat satu pitching lah untuk diri saya. Anda boleh dapatkan dekat Certified HRD Trainer Facebook. Saya baru letak tadi. Okay. Contohnya, passion saya adalah membantu trainer yang ada TTT. Okay. Untuk menggunakan modul usahawan berjaya agar mereka menjadi trainer yang ada business mindset untuk membuat 1 juta pertama dalam masa 6 bulan. Lebih kurang macam tu. Kalau contoh, kata Cik Lee dah ready Okay. 3, 4.
Training pekerja. Mana nak cari training pekerja yang efektif untuk syarikat, mudah dan berkesan? Hai, saya Cik Lee, Master Trainer Leading Quantum. Anda 15 tahun dalam pengalaman dan berpangkalan di JB, telah melatih hampir 1,000 syarikat, memiliki hampir 120 competent trainer dan melahirkan 13 master trainer di seluruh Malaysia. Wow. Kepakaran kami membantu industri comply kepada 6 akta mahal untuk elak daripada HR didenda, dimasukkan penjara 2 tahun. Apa akta tu? OSHA, FMA, BOMBA, EQA, Electrical Supply Act dan SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, dengan memberi compliance training mudah dan berkesan. Bermula hanya 1 hari training saja. Bukan 1 hari training 1 topik. Tapi kita akan offer 1 hari training 4 topik, 4 modul. Mana ada TP lain buat kecuali hanya di Leading Quantum. Ingat training, ingat compliance training, ingat Leading Quantum. 4 training dalam 1 hari. Cari Cik Lee, Master Trainer anda sekarang ataupun layari www.leadingquantum.com.my. Bye. Assalamualaikum. Cik Lee. Wow, itulah dia. Okay, superb. Kan? So itu modul yang kedua, adik-adik trainer, bila kita nak jadi trainer-trainer ataupun ada business mindset, you kena tahu nak pitching. Janganlah bila tanya, you business apa? Saya trainer. Ataupun kalau you ada servis kan, saya buat servis electrical control. Saya jual, okay. Itu level-level biasa. Jadi sebagai trainer-trainer ke technopreneur, you kena ada pitching yang betul. Okay, yang ketiga, modul kita adalah HRD tools. Kenapa? Semua orang mesti tahu HRD tools sebab kita play with the one game je kat sini. Trainer-trainer ni, grant HRD banyak tau sebenarnya. Kalau you pernah tengoklah dia punya grant bila majikan nak select grant, kita cuma fokus kepada HRD claimable courses saja. Sebenarnya banyak lagi grant-grant yang ada, yang di mana pada saya lah, ada orang main game TVET. TVET ni macam dia kemahiran lah, potong rambut, urut-urut, spa, buat makeup, semua tu. TVET nama dia. Yang dalam kita fokus sekarang ni adalah macam adik-adik engineering ni semua nanti akan datang jadi trainer. Kita fokus kepada HRD claimable cost. Training-training yang mereka bayar dengan duit caruman untuk sama ada technical, soft skill, IT, semua tu lah. Okay. So kita kena tahu apa HRD tools ni. Dan dia cerita dia panjang lah. Okay, HRD tools. Dan kita beri semua. Kepada trainer-trainer yang dah dapatkan e-book macam Dr. Zarafi pun, kita akan bagi 15 marketing tools. Di dalam tu semua ada tools HRD ni. Dan yang keempat adalah, ni paling penting marketing. Apa business pun, you kena ada marketing and sales funnel. Untuk mastery dalam marketing and sales funnel, dia bukan kita dengar sehari, faham. Saya sendiri, baru-baru ni sebenarnya saya engage seorang coach, nama dia adalah Nani Koraiza. Terima kasih sangat pada coach Nani yang bantu saya betul-betul practically buat marketing and sales funnel ni. Saya share ni kepada LQ Partners. Dalam group LQ Partners, saya share ilmu mahal ni pada mereka. Sebab tu dalam apa-apa bisnes pun, kita kena kategorikan you punya klien. Semua orang adik-adik trainer, adik-adik student, lecturers pun, apa pun kita buat, kita mesti kategorikan mereka. Kalau dalam Islam pun, syurga ada 8, neraka ada 7 kan. Kita kena levelkan diorang ni. So, ada satu level dalam trainer-trainer ni nama dia LQ Partners. Mereka yang dah hit sales tinggi. So, saya akan berikan mereka all out. Sebab dia dah lalu. Proses tu dia dah lalu. Kalau macam adik-adik student, dia dah kerja makan gaji. Dia dah ada pengalaman. Dia dah jadi trainer kan. So, prerequisite dia dah lalu lah. Jadi, saya belajar dengan Puan Nani Koraiza tentang marketing and sales funnel ni. Practically saya buat bersama dia dan terbukti berkesan. Event-event kita menjadi mengikut target
baru-baru ni saya open untuk satu mentoring class. Saya terpaksa tutup sebab terlalu ramai orang nak masuk, saya tak boleh handle. Saya target 20 je nak buat personal coaching, group coaching tu, tapi sekarang dah 23, pun ramai lagi nak masuk. Saya kata sorry, saya tak boleh ambil. Tunggu saya buka yang akan datang. Okey, jadi sebenarnya dalam istilah berniaga ataupun bisnes, 4 modul yang saya bawakan ini sangat penting. Inilah MUB yang saya bawa, iaitu modul usahawan berjaya. Harap dapat jawab soalan Dr. Zarafi tadi. 4 modul dalam modul usahawan berjaya ni saya bawa untuk garantikan trainer-preneur buat their first 1 million sales. Yang terakhir, macam dah cerita how lah tadi. Okay, last sekali. Technopreneur, how? Dr. Zarafi, how for them? So, jadi saya sebagai pelajar-pelajar yang terutama di UTHM ni, saya tak pasti ada tak yang daripada universiti lain sebab seminar ni open kan. Jadi itulah sebaiknya adalah terus engage dengan mentor-mentor yang telah ada di fakulti masing-masing. Kerana saya percaya mentor-mentor ni lah yang dah ada pengalaman, bukan maksudnya pengalaman di dalam perniagaan itu sendiri, tapi pengalaman bersama network. Pasti pensarah-pensarah ataupun mentor-mentor ada rakan-rakan di industri yang boleh membantu untuk bagaimana pelajar-pelajar you all boleh kembangkan potensi diri, skills untuk bergantung kepada apakah matlamat ataupun impian ataupun kepakaran diri yang diminati dan yang nak dikembangkan. Jadi terus engage bersama universiti dan seterusnya insya-Allah akan bersama dengan industri expert untuk terus kembangkan minat dan juga kemahiran serta perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang keusahawanan ni untuk kita terus berkembang lah. Okay. So how untuk trainerpreneur? Okay. How untuk trainerpreneur, saya nak kongsi satu slide ni. Dekat sini, saya nak semua orang tulis juga dekat kertas masing-masing. Tulis dekat situ educational journey. Educational journey. Perjalanan pendidikan kita. Maksudnya macam mana kita, journey tu macam mana. Sekejap saya cari sekejap. Tak jumpa pula. Bukan cerita je lah. Okay, so apakah journey mereka sebenarnya? Saya dah sharingkan ni dalam sesi kita sebelum ni sebenarnya. Okay. Journey yang kita bawa dalam trainerpreneur, pertama sekali mereka harus menjadi trainerpreneur. Trainerpreneur ni maksudnya kita open kepada public. Sesiapa pun boleh jadi trainerpreneur, membuat peluang, membuat bisnes, latihan. Sama ada menjadi marketeer ataupun menjadi trainer. Tak kisah. Mindset kita adalah bisnes. Maksudnya membuat perniagaan dan dalam perniagaan tu kita bantu siapa, beri manfaat kepada siapa. Okay, yang kedua adalah untuk mereka yang serius nak buat duit tu, mereka mesti pergi ke level kedua iaitu mendapatkan e-book. So e-book tu saya dah susun. Contoh dalam Technopreneur pun mungkin Dr. Zarafi dan tim akan ada workbook ataupun exercise, buku-buku yang menunjukkan journey, diorang punya journey lah, apa diorang kena lalui sebagai Technopreneur. So dalam Trainopreneur ni kita bagi e-book, di mana dalam e-book tu kita cerita tadi tu yang 4 tu, siapa audience segment, HRD tu, semua dalam tu lah. Selepas mereka dah jadi ataupun mendapatkan e-book tu, kita beri mereka 15 marketing tools, 15 marketing tool. Kalau anda tak faham beberapa terma yang saya gunakan, boleh pergi YouTube, boleh cari Kak Yan MUB,
dan ada beberapa sharing dalam itulah. Even hari ni pun kita akan record dan sharingkan video ini di YouTube Kak Yan MUB sebab ada yang minta lah. Dia tak dapat hadir malam ni dan nak dengar sharing kita ni tadi. Peluang-peluang yang ada. Peluang-peluang macam ni sebenarnya pertama mudah, kedua risiko rendah, ketiga legal. Kita tak ada buat perkara-perkara yang hanky-panky. Kemudian tadi selepas anda dah dapatkan e-book tu tadi, dah faham, kita akan bawa anda ke jenis seterusnya iaitu menghadiri Train to Gain. Train to Gain adalah workshop 1 hari, kita bawakan lebih kepada praktikal. You akan dapat workbook dan kita akan tunjuk nak buat audience segment macam mana, formula apa kita pakai. Nak pitching macam mana, formula apa kita pakai pula. HRD tools apa dia, formula apa kita pakai. Marketing and sales funnel macam mana, apa formula kita pakai, formula SKLT. Jadi semua tu kita formulakan untuk memudah cara. Okay, so lepas mereka dah pergi ke Train to Gain, kita bawa mereka lagi satu peringkat. Kita nak monitor mereka selama 3 bulan. So 3 bulan ni, bulan pertama apa KPI? Oh, dapat pecah telur. Maksudnya dapat buat sale lah, 1 kilang je. Bulan kedua, kita dah buat satu kategori di mana ada KPI. 10,000 sebulan sale. Sale apa? Sale latihan lah. Dia dah pandai pitching, dia dah buat personal branding, dah sharing, kilang pun call. Hello Mr. Danish, saya nak first aid trainer. Training. Hello Shah, saya nak training ISO. Hello Shirley, I nak training English course. Hello Cik Jamaluddin, saya nak communication skill. Hello Aiman, adik Aiman, saya nak adik Aiman ada tak trainer yang boleh bagi first aid? Macam itulah. So itu bulan kedua. So bulan ketiga diorang dah boleh, kita dah boleh lepaskan mereka lah. Mungkin dia dah boleh hit 50,000 sales sebulan. Kenapa saya cerita ribu-ribu ni? Sebab untuk pengetahuan semua, HRD training sehari maksimum RM6,000 untuk trainer bagi training kepada satu kelompok kumpulan yang ada 30 orang dalam tu contohnya. Contoh besok saya ada buat training 1 kilang dekat Johor, dihadiri 24 orang, saya dah sediakan training material. Contohnya harga training tersebut untuk esok adalah sekian-sekian ribu ringgit. Okay. So kita cerita tentang HRD claimable cost yang bukan kita cerita tentang harga yang rendah. Dia harga yang tinggi sebab tu effort you kena tinggi. Kualiti kita kena tinggi. Cara pemikiran kita tinggi. Cara kita membuat konten tinggi. Semua tu adalah nilai dia tinggi. Sebab kita educate. Kita memberi ilmu. Kita memberi latihan yang nilainya tinggi. Okay? Jadi itulah dia bagaimana kita nak membawa anda sama ada student, trainer, training provider ataupun anda adalah sesiapa saja tetapi nak dapat peluang untuk menjadi seorang usahawan, latihan atau trainerpreneur. Ini journey dia. Okay. So kita open kepada soalan. Kalau ada soalan. Wow, ada link. Okay, adik-adik sila isikan borang di sana untuk kehadiran okay, staff dan juga pelajar UTHM. Okay. Yes, 4 ya. Ju nanti datang TTG 4. Super, okay. So, saya minta Dr. Zarafi untuk bagi satu kesimpulan penuh malam ni tentang technopreneur dan juga trainerpreneur ni. Unmute. Doktor mute tu. Okay. Okay. Okay, terima kasih. Pertamanya terima kasihlah kepada Kak Yan kerana sudi untuk berkongsi mengenai trainerpreneur di mana saya percaya seiring dengan apa yang UTHM cuba lakukan untuk memenuhi kehendak industri di luar sana selepas pelajar-pelajar bergraduan nanti. Dan
Saya berharaplah bagi mana-mana pelajar yang rasa berkeinginan untuk nak tahu lanjut mengenai dengan trainer bagaimana nak menjadi usahawan di dalam bidang ni, boleh kontak saya untuk saya forward kepada Kak Yan lah. Jadi InsyaAllah selepas ini harapnya lah bukan saja habis di sini, mungkin selepas ini kita akan terus kolaborasi dengan Leading Quantum untuk sama-sama membantu pelajar-pelajar UTHM ni untuk groom mereka ke satu level yang seterusnya, insyaAllah. Jadi dengan perkongsian yang saya kira sangat banyak input yang saya sendiri pun dapat banyak input malam ni daripada Kak Yan, daripada Cik Lee dan yang lain-lain tadi. Saya terima kasihlah kepada Kak Yan sudi bersama dengan pelajar-pelajar UTHM pada malam ni. Okay. Assalamualaikum. Salam. Boleh ke nak bertanya? Boleh Siti, ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Zarafi dan juga Kak Yan. Ni nak panggil Kak Yan ke Dek Yan ni? Saya Dr. Sarah dari Pusat Teknologi Usahawan Universiti. Mewakili pengarah kami Dr. Nasuha menyampaikan salam kepada kita punya tetamu lah. Suppose kami, maafkan saya mungkin lewat tadi masuk dan sebenarnya dalam perjalanan dah tak dapat nak buka camera, sorry so kita memang we are so much welcome this kind of program and kita sangat wow lah semua yang dikongsikan tadi daripada Cik Lee kongsi, Kak Yan sendiri dan juga all the questions tu sangat relevan dan saya percaya student yang ada kat dalam ni banyak yang dia dah dapat manfaat Cuma saya nak tanya satu soalan tadi berkaitan dengan accredited kan. Since kita dengar end of 31st December ni dah habis dah tempoh untuk dapatkan accredited ke macam mana? Because untuk makluman Kak Yan, saya sendiri dah hadir TTT pada Januari 2022. And then suppose kita kena hantar tak dapat accredited tu kena hantar video and all that tapi tak sempat buat sampai sekarang. So is there any chance? Saya cubalah buka-buka dia punya HRD Corp punya website tapi macam tak perasan. Tapi tadi dengar macam Kak Yan ada mention tentang dilanjutkan ke 2025. Betul ke? Boleh kongsi yang itu? Betul Dr. Siti, dah dilanjutkan hingga akhir 2024. Jadi hanya berkuat kuasa 1 hari bulan 1 2025. Dr. Siti dan lain-lain yang belum accredited boleh pergi ke YouTube Kak Yan MUB sebab ada sesi yang saya bawakan HRD Puan Syafiqah dari HRD Corp Johor untuk kongsikan sedetail-detailnya tentang accredited, macam mana nak buat accredited assessment by activity di sana. Nanti Dr. Siti boleh ke sana lah, boleh WhatsApp saya lah, saya boleh bagi link untuk ke YouTube Kak Yan MUB. Boleh Dr. Siti dengar sambil drive ke, sambil tengah lipat baju kan. InsyaAllah. Dr. Siti? Ada pengkongsian macam mana nak accredit membuat accreditation. Ya. Okey, sama. Thank you Dr. Siti. Bersama kita pun ada Prof. Madya, Dr. Fauzia Saad daripada UPSI. Beliau, kepakaran beliau adalah di dalam mental health. Dan hari ni Dr. 27 semalam, hari ni lah keluar surat khabar Dr. Fauzia sharing tentang mental health. Dr. Fauzia nak say something kepada mereka? Dalam trainer-trainer pun terdiri daripada lecturer-lecturers yang mereka ada kepakaran masing-masing yang mereka pun nak deliver kepada pekerja dan juga masyarakat melalui HRD claimable course. Silakan Dr. Fauzia. Assalamualaikum. Salam. Sebab saya tengah driving, sebab baru lepas meeting. Nama saya Prof. Madya Dr. Fauzia Saad dan kepakaran saya adalah dalam bidang kesihatan mental dan grup kami telah membina modul yang
dengan dibantu oleh 39 universiti di Malaysia, dan modul yang kita bangunkan itu adalah berbentuk bagaimana kita membantu bukan pesakit tetapi sesiapa sahaja daripada pelbagai peringkat yang mempunyai anxiety, stress dan depression, dan kita ada teknik-teknik yang kita boleh bantu mereka untuk mengatasi isu-isu kesihatan mental mereka lah. Dan kita juga ada psychometric test mana kita boleh buat ujian saringan dan kita boleh diagnose level mana tahap kesihatan mental seseorang. Itu sahaja. Okay, thank you, Dok. Dah drive baik-baik. Tengah drive tu. Okay. Kita kan sekarang hari-hari kan dengar orang kena tetap, orang kena bunuh, orang kena tanam, kena simen kan. Itu sangat merisaukan dan ketakutan kita adalah mereka tidak tahu mereka ada penyakit ataupun tengah dalam keadaan distress tu. Jadi kita perlukan modul-modul sebegini untuk kita sebarluaskan kepada pekerja, kepada PDRM, kepada agensi-agensi kerajaan, kepada ramai. Jadi tanggungjawab kita inilah yang membuat marketing, yang membuat dakwah ni saya kata. Okay. So pada saya sebenarnya apa pun yang kita buat, pertama sekali adalah besarkan niat siapa yang kita nak bantu tu dan untuk apa. InsyaAllah selainnya, selebihnya adalah Tuhan yang akan bantu kita capai sampai dapat apa matlamat yang kita nak dapatkan tu. Jadi saya rasa itu sahaja malam ni perkongsian kami dengan Dr. Zarafi. Thank you kepada UTHM yang sudi berkolaborasi dengan kami, para trainers ni. Dan adik-adik semua, ingatlah ada je, ramai je yang nak bantu anda semua. Bantu tu bukanlah bantu macam mana. Kita sudi berkongsi apa sahaja pengalaman supaya you dapat shortcut. Tak langgar dinding, tak buat silap, okay? Jadi saya minta maaf kalau ada tersalah kata. Dr. Zarafi? Ya, sama. Andai apa tersilap apa, kita sama-samalah minta maaf. Dan insyaAllah kita keep in touch lagi Kak Yan dengan juga lain-lain trainer. InsyaAllah Cik Lee nanti saya boleh dapat nanti boleh kontak semula. Yes. Kak Yan tak jemput pun Cik Lee. Itulah. Mestilah dia mesti ada continuity. Okay, so untuk adik-adik kita dengar 3 perkara ni. Ini dah peringkat-peringkat Cik Lee ni dah peringkat-peringkat mungkin ayah korang lah. So ingat 3 perkara ni. Yang pertama adalah kau kena pergi Kak Yan punya kelas. Kau kena masuk Kak Yan punya TTG. Sebab dalam TTG Kak Yan tu akan ada banyak bagaimana kita nak mengeksplore diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kau buatlah kerja apa pun tak kisah, menyapu sampah ke, kerja office ke, petrol station ke, because of you nak kelangsungan kehidupan you. You anggap ibu bapa you dah tak ada, adik-beradik semua dah tak ada, kau duduk seorang kat dunia ni, kau kena buat kelangsungan kehidupan, kau kena survive. Survive tu tak kisah. As long as you bekerja, okay. As long you tidak mencuri, okay, tak merogol orang, itu okay. As long you boleh bekerja, kerja. Tak kisah. Sebab you nak masuk dalam dunia realiti sekarang. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga adalah bila you masuk nanti dalam kelas Kak Yan nanti, okay, saya berhasrat semua, tak kisahlah sama you student ataupun you adalah lecturer, sebab macam kecil je. Cuma kita pasal doktor, profesor kan, aku tak doktor, kita profesor tak ada kan. So, saya sarankan anda masuk dalam kelas Kak Yan ni untuk you akan explore dan you akan buat career path you sehingga menjejak langkah hingga ke level you ataupun you punya harga diri sampai ke 4,000 ke 5,000. Macam Cik Lee tak boleh pergi jauh. Sehari 2,000 je orang boleh bayar. Itu kalau sebagai trainer. Tapi kalau you sebagai entrepreneur, orang boleh bayar you satu hari 6,000. So macam mana? Iaitu you kena masuk dalam kelas Kak Yan tu. Okay, so nanti nombor 3 tadi, you boleh explore dan you boleh buat career path you betul-betul supaya you tidak melanggar dinding macam Kak Yan kata, macam doktor kata tadi, you tidak buat kesilapan seperti mana saya dulu buat ataupun orang lain dulu buat. Jadi you dah boleh bypass. Tapi jangan menganggapkan bahawa scrollnya you pegang ni, you boleh mengajar orang industri yang duduk 30 tahun. Itu kena hati-hati. So nanti kita akan ajar you dalam TTG, dalam kelas Kak Yan tu, untuk mengenal potensi kau sebenarnya kau ni ke mana patut kena buat. Apa patut you kena buat? Betul tak you buat benda ni? Sebab ramai orang silap di hujung jalan. Jadi dia nak patah balik lah sangatlah jauh.
biar you silap di awal jalan supaya kita boleh salurkan you ke arah yang channel yang paling bagus. Dan orang yang berjaya, ingat satu benda, orang yang berjaya adalah orang yang buat apa yang dia suka. Macam Cik Lee. Jadi seorang manager, punyalah besar bilik tapi aku tak duduk dalam bilik sebab aku bukan orang sebelah kiri seperti mana yang Cik Lee kata tadi. Cik Lee adalah orang sebelah kanan, deliver, orang I dengan S, delivery. That's why memang Cik Lee tak boleh bekerja walaupun sebagai seorang manager, tapi Cik Lee kena jadi deliver yang bagus, training yang bagus. So itu saja 3 perkara untuk adik-adik kita. Okay, thank you Cik Lee, thank you Dr. Rafi. Minta maaf lah aku tak ada Cik Lee. Okey, saya tutup dengan 2 jemputan. Jemputan pertama adalah setiap hari Rabu jam 9 malam dengan link yang sama, trainerpreneur.com.my/zoom untuk sharing-sharing kita yang akan datang. Saya akan bawakan trainer-trainer juga dan ustaz-ustaz insya-Allah, dan kita bawakan motivator-motivator yang related dengan topik-topik kita sebagai trainerpreneur. Dan kedua, ini penting tolong tulis 29 hari bulan 12, hari Jumaat ni. Especially kita membawa Kions. Adik-adik boleh tengok kat TikTok Kions. Kions adalah seorang content creator yang mengajar orang membuat konten juga. Dan Kak Yan macam mana cakap? Beliau join grup Certified HRD Trainer tu, dan Kak Yan pun mengenali beliau daripada trainer-trainer juga, sebab ada trainer-trainer kita yang contact untuk buat satu training, harganya RM10,000 sehari. RM10,000 sehari. So, sesi tersebut beliau nak kongsikan macam mana beliau sebagai certified HRD trainer mengenakan RM10,000. RM10,000 sehari sehari RM10,000. 6,000 HRD, dia claim HRD, 4,000 company willing to pay. So RM10,000 sehari training fee beliau. Dia nak kongsikan specially untuk trainerpreneur. Biasanya harga dia memang sangat mahal, tapi disebabkan mungkin apa tu nak panggil? Mungkinlah dia tengok betapa besarnya niat kita nak bawa trainer-trainer ke satu level menjadi usahawan. Dia willingly secara percuma nak buat sharing 29 hari bulan 12 ni. So you boleh pergi ke trainerpreneur.com.my/trainer untuk masukkan nama, sebab kita akan bagi link yang berbeza bukan link yang sama, kerana itu adalah special. Kita nak orang yang special juga masuk dengarkan Kions pada Jumaat ni jam 9 malam. Okay? Boleh tengok boleh join juga trainerpreneur.com.my/WhatsApp. So Kak Ain akan kongsikan link dalam grup WhatsApp kami. Okay, itu saja. So Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Zarafi, Cik Lee juga dan semua yang hadir malam ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Dr. Terima kasih semua adik-adik, trainers, training provider semua.